إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شاونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. والله سأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف كنس الله سره إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من وصول الاستقامة مع ربك فقد يكون ذلك آخر الذنب قدر عليك. Ini satu kaedah yang besar digunakan oleh Al-Arif Billah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrah, bagi membuka pintu rajak, pintu harapan yang sangat perlu kepada insan, sebab insan itu tidak maksum. Walau dia pun ulama besar, wali besar pun dia tidak maksum, ya. Masing-masing ada kesilapan, masing-masing ada kekurangan. Jadi oleh kerana itu jalan yang dibuka di sini sangat hebat, iaitu iza waqa'a minka zambun, apabila jatuh daripada kamu dosa. Ya, semua orang ada dosa, semua orang ada silap. Yang tak berdosa ni Rasul, Nabi, kerana dia ada satu hikmah besar, sebab dia membawa amanah hukum Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala beri mandat kepada para rasul, terutama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang didatangkan oleh rasul, hendaklah kamu terima pakai, dan apa yang dilarang hendaklah kita berhenti. Itu jalan selamat dia. Jadi oleh kerana itu Rasul dikawal rapi oleh Allah Ta'ala. Maka kalau Rasul buat benda maksiat, jawab dia kita pun kena buat maksiat, sebab Allah suruh kita ikut Rasul. Sebab itu Allah Ta'ala jaga dengan rapi para perwakilan besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada pun selain daripada Rasul, hatta para sahabat yang hebat, para wali pun mereka ada juga tersilap. Cuma kesilapan mereka ni tidak lama, dia terkena cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Maka di sini dinamakan dia mahfuz, bawah daripada maksum dia panggil mahfuz. Kesilapan tu seolah-olah macam tidak ada sebab cepat dibasuh. Terkena silap cepat dibasuh, terkena cepat dibasuh. Sebab mereka ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di sini satu kaedah besar, apabila seorang terkena kesilapan, terkena maksiat, mungkar, maka jangan kerana adanya demikian itu akan sebab memutus asamu. Sebab syaitan dia pandai, bila kita buat dia maksiat, dia pun cucuk, ya. Maksiat macam kau buat ni, macam-macam dah banyak sangat, ya. Mana tak ada keampunan, takkan diampunkan dosa kau, macam-macam dibisik. Jadi maknanya jangan sampai peringkat membuat maksiat tadi sampai kau ada putus asa. Jadi disyorkan di sini satu kaedah dia, apabila jatuh daripadamu dosa, maka jangan kerana adanya demikian itu akan sebab memutuskan asamu daripada hasil istiqamah serta Tuhanmu. Maka terkadang adalah yang demikian itu kesudahan dosa yang ditakdir atasmu. Jadi kata tuan pengarang ini, faqad yakunu zalikal akhiru zam qaddira alaik, mungkin ni dosa yang akhir untuk kita. Itu maksudnya. Kalau kita tersilap, kita rasa ini mungkin kesilapan terakhir, lepas ni kita tak buat, ataupun lepas ni kita bertobat, malaikat maut boleh sampai selamat. Itu maksudnya,
iaitu cara untuk menarik supaya ada sifat rajak. Maka apabila jatuh daripada hamba itu dosa, maka segianya bagi hamba itu menyegerakan kepada taubat. Ya, kepada hamba itu segerakan kepada taubat, dan jangan diputuskan dengan sebab jatuhnya dalamnya daripada istiqamah. Jangan dengan sebab dosa itu menyebabkan kita tidak istiqamah pada jalan Tuhan. Ya, kerana bahawasanya barang yang berdiri serta dosa itu diseksa padanya. Jadi oleh kerana itu tidaklah kita pantas membersihkan kekotoran dosa tadi, sebab kita berjalan untuk pergi kepada pintu besar. Apa dia? Pintu ma'rifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu dipanggil maqamul ihsan yang disebut oleh Nabi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dua martabat yang disebut dalam hadis sahih. Kemuncak bila insan sampai dia akan selamat, iaitu maqamul ihsan. Ya, yang ada dalamnya ialah muraqabah dan musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan diputuskan dengan sebab jatuhnya dalam silap tadi istiqamah serta Tuhannya. Kerana bahawasanya orang yang berdiri serta dosanya itu diseksa padanya. Ya, orang yang kekal dalam dosa dia akan terseksa maknanya. Di dunia dia terseksa, tidak jumpa jalan kebenaran. Di akhirat itu maklum azab yang besar. Maka hakil maula itu Allah Ta'ala atasmu dalam maksiat apa hak kita ialah taubat dan istighfar. Bagi kita ada hukmil waqt, hukmil waqti. 4 perkara dia tidak akan terpisah salah satu daripada insan. Sama ada yang pertama dia duduk dalam taat, yang kedua dia duduk dalam maksiat, yang ketiga dia duduk dalam nikmat, dan keempat dia duduk dalam bala. Maka kalau ia sedang didudukkan Allah Ta'ala dalam taat, ya umpama dia buat pekerjaan yang disuruh oleh Ta'ala, dia mengerjakan amal ibadah, maka tuntutan kewajipan situ apa dia? Wajib bagi dia memandang ini ada kurnia dari Tuhan, dan wajib bagi dia bersyukur. Jangan sekali-kali dia memandang kehaibatan dia dalam melakukan ibadat. Kalau dia buat ibadat dia rasa dia hebat, dia pum jatuh dan habis. Dia akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Betul Allah sebut dalam Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan kurnia Allah, dengan kurnia Allah SWT. Fa bizalika falyafrahu, dengan demikian kamu gembira. Maknanya kita memandang seronok dengan sebab kita Allah Ta'ala izinkan, pilih dan izinkan dapat melakukan amal saleh. Gembira yang sedemikian itu dipuji oleh syarak. Kalau gembira dengan memandang kehaibatan diri kita, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam ibadat bila didudukkan Allah Ta'ala kita di situ. Yang kedua, imma manusia itu terjatuh dalam didudukkan dalam maksiat, diuji dengan maksiat, kemungkaran, maka wajib atas dia ketiga itu pantas ia bertaubat. Adabu syariah ialah dia kena cepat bertaubat, jangan ditunggu. Sebab kalau kita tunggu bertaubat, kita tangguh, maka resiko dia amat besar. Pertama, hati itu makin lama akan menjadi gelap, menyebabkan tenaga iman kita akan jadi kurang. Dibimbangi, dia akan terus sampai akhir hayat, wala'ayazabillah. Sebab itu kalau kita nak cabut pohon yang tidak ada faedah, contohnya kita tanam di depan rumah kita tadi mutan jantan, kan? Dia belum besar lagi, maka tak ada faedah, kita cabut saja lah, tebang. Kalau kita tangguh, menyebabkan dua resiko berlaku. Kita tangguh, nantilah 2-3 tahun besok kita tebang lah, kan? Maknanya bila masa lama pohon makin besar dan tenaga kita pula makin kurang. Dibimbangi tak dia nak cabut, itu maksudnya.
Begitulah pohon maksiat yang duduk dalam diri seorang, kalau kita lambat cabut, takut akar dia makin dalam kalbi kita. Akhirnya maksiat yang asalnya kita tak mau, benci, tiba-tiba dah rasa sedap. Bala paling besar bila maksiat itu dia rasa seronok, itu bala paling besar. Itu maksudnya. Jadi tak boleh, adab syariat bila maksiat cepat pantas kita bertaubat. Dan sebab tu Tuhan letakkan innallaha yuhibbut tawwabin. Itu tawaran besar dia Ta'ala. Sungguh Ta'ala amat kasih kepada orang yang suka bertaubat. Bermakna orang tak tahu kita tu ada berdosa dan silap, tapi kita pantas melakukan pembersihan. Itu satu. Tu segi adabul syariah. Ada adabul hakikah. Dalam dosa tu hadap hakikat dia apa? Kita kena pandang bahawa Allah Ta'ala mentajalikan nama dia. Satu daripada nama dia apa? Al-Qahhar, Tuhan yang maha keras. Makna sehebat mana manusia pun dia tidak, maknanya mustahil jatuh kesilapan. Wali pun kadang tersilap. Sebab kita jangan cari guru yang tak ada dosa kan? Saya nak cari guru lah, saya nak berguru dengan guru saya ni tak ada dosa langsung. Apa maksud dia? Maksum. Sampai kiamat pun tak jumpa. Sampai kiamat pun tak akan jumpa. Kalau ada, itu bohong. Saya ada guru saya jumpa, dia maksum, dia tak ada dosa. Itu bohong. Yang tak berdosa Nabi dan Rasul, wali pun disilap. Cuma bukan pakaian asas, bukan dia bergelumang dengan dosa, kadang-kadang tersilap. Itu maksud dia baikilah. Sebab tu bila tersilap, adab dia apa? Pandang hakikat Tuhan mentajalikan nama dia Al-Qahhar. Dia maha keras, dia kata kena, isi kena ya. Walau dia wali pun dia akan kena, tapi dia pantas bertaubat sebab dia duduk lain mahfuz, cepat kembali balik. Itu yang kita bimbang apabila banyak kadang-kadang setengah guru kadang dia tersilap, anak murid pergi cop dia terus tinggal, padahal guru dia dah balik kepada Ta'ala. Kesilapan guru tadi dia cepat dia balik. Sebab tu dalam syarah kitab Hikam ni oleh seorang wali besar, Ibnu Ajibah Al-Hasani, ulama besar, wali besar, dalam mengupas benda ni Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani kata apa? Sayiatul syekh khairun min sawabil murid. Khata'ul syekh khairun min sawabil murid. Ni kalau kita baca sekali memang kita terperanjat. Khata'ul syekh, kesilapan syekh atau mursyid atau gurumu, khairun, lebih baik, min sawabil murid, daripada betulnya murid. Kalau baca sekali macam mana? Menganjal gitu kan. Itu kalang-kalang sufi. Khata' syekh atau khata'ul syekh, makna guru kita punya kesilapan lebih baik daripada baik kita nak murid. Kita nak murid nampak baik ya, tapi syekh punya silap terlebih baik daripada kita. Apa maksud dia? Guru dia orang yang dekat ataupun mursyid yang dekat dengan Tuhan, dia bukan maksum, dia kan tersilap, tapi kena tersilap dia cepat patah balik. Dia dah patah balik, menyesal dengan Tuhan, dia bersungguh-sungguh, dia dah dekat dengan Tuhan. Kita pula pergi labelkan dia dengan label yang tak senonoh. Betul, kita pula buat ibadat, kita rasa kita hebat. Habis tu maksudnya. Maksiatun awrasat zullan khairun minat ta'a awrasat istikbara. Maksiat kemudian merasa hina lebih baik daripada orang buat taat mewarisi rasa takabur. Kita buat taat, kita pandang orang bawah ni semua, orang lain semua kira je dia kan. Silap besar. Sebab tu kita buat taat, kaedah dia tadi, pandang bahawa semua ni kurnia dari Tuhan, syukur kepada Allah. Tapi kalau kita buat taat, kemudian kita banding dengan orang lain semua tak pakai, kita je hebat, habis bom jatuh. Silap atau seni. Sebab ilmu tasawuf ilmu yang sangat sangat detail, sangat halus. Dia punya perjalanan di halus. Bukan diri maksiat tu baik. Yang silap faham ni, maksiatun awrasat, mana maksiat yang mewariskan penyesalan. Itu yang baik. Tapi kalau maksiat dia tenggelam tu tahu maksiat, tak ada benda maksiat tu kata baik. Taat itu benda kebajikan, maksiat itu benda kekejian. Tetapi orang yang melakukan maksiat, bila dia cepat patah, dia dah bertobat dengan orang yang buat benda baik taat, tapi dalam kalbi dia ada sombong, takabur. Itu maksud dia.
yang ada sifat tak elok tu, maka itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna adab yang pertama. Yang kedua, kalau berlaku maksiat, cepat kita kembali bertaubat, dan kemudian pandang itu satu daripada kuasa besar Tuhan. Dia test kita, dia tunjukkan tajalli, kena mesti kena, sebab kita bukan maksum. Begitu juga yang ketiga, dalam waktu kita diberikan nikmat, maka wajib bagi kita memandang itu kurnia dari Tuhan. Jangan kita pandang ini usaha kita. Usaha pada makam syariah, pada makam syariat usaha tu disuruh. Tetapi nak duduk dalam makam ma'rifat, dia tak boleh pandang usaha, dia kena pandang terus ini haza min fadli rabbi. Ini semua kurniaan Allah yang akan membawa dia lebih syukur kepada Allah dan lebih dekat dengan Tuhan. Itu kalau dapat nikmat dan diguna pakaikan nikmat tu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya, apabila dia diuji dengan bala musibah, maka adab syariah menuntut dia sabar. Ya, sabar dan usaha. Dan pandang itu satu daripada rahmat sebenarnya. Bahawa orang yang ahli makrifat, dia memandang kesusahan, kesakitan, derita itu satu nikmat. Kalau insan itu boleh pandang satu penderitaan itu nikmat, ini bukan orang sembarangan yang gitu. Ya, sehingga keluar daripada mulut dia, alhamdulillah albasani libasal awliya, atau kalam awliya. Dia kena ujian, penderitaan, kesusahan sebagainya, dia keluar dari lisan dia yang mengenal Tuhan. Apa keluar dia? Alhamdulillah, engkau sarungkan aku ya Allah dengan pakaian-pakaian kekasih engkau. Sebab ujian ni adalah pakaian kekasih Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsalu fal amsal man kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u atau kama qala. Sesungguhnya orang yang paling kuat diuji oleh Allah ialah kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, dan orang yang mengikut jalan dia akan diuji ya Ta'ala. Barang siapa yang kuat semangat dia untuk dekat dengan Tuhan, lagi kuat Tuhan akan uji dia. Mana Tuhan nak uji itu menandakan orang tu dalam pilihan Allah Ta'ala. Ya, bahan yang diuji kadang sampai dibakar. Ya, apa dia? Logam emas. Apabila ia ada pada batu tu kan, dia tahu pada batu tu ada logam emas, maka akan dibakar, dicanai. Oh, teruk. Sementara dia nak jadi huli, mana pakaian yang mahal yang duduk dalam kedai siap ada jagaan. Ya, sebelum proses tu dia kena bakar tu. Dia bakar, dicanai macam-macam, barulah dia jadi benda yang bermutu tinggi. Begitulah insan. Bila nak jadi yang mutu tinggi setelah Tuhan akan bakar dia. Tuhan uji dia, Tuhan rotan dia dengan apa? Maknanya ujian-ujian supaya dia mantap dan benar-benar dia menjadi hamba yang suci kepada Allah Ta'ala. Itu 4 kelakuan. Dia panggil hukmil waqti. Hukum waktu ada 4. Tiap-tiap saat manusia tak akan lepas daripada 4 perkara. Sama ada dia duduk terkena dalam taat atau maksiat, nikmat ataupun bala ujian. Itu maksud. Jadi kita panggil, kalau kita bawa kenderaan tu, orang pandai membawa kenderaan, dia pandai main apa? Main gear. Ya, bila naik bukit kita kena tukar gear. Ya, dia kena pakai gear gendah. Gear 1, gear 2. Jangan naik bukit dia pakai gear 5 habis kan. Takut tak boleh daki bukit dia melonsor balik. Begitulah kita maknanya. Ya, kalau jumpa maknanya bukit ujian, kita kena pakai gear bawah biar dia boleh naik. Maknanya kita pakai gear apa? Sabar, redha. Itu dia. Kalau diberi peran nikmat tu kan, kita kena tukar gear. Yang pakai gear tinggi pula. Ya, itu maksudnya kena pandai letakkan keadaan sebagaimana diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Di sini satu tawaran besar ya kepada orang yang telah mungkin dah tenggelam dalam maksiat, mungkar. Apa jenis maksiat dia tak buat, apa jenis dosa besar dia tak buat, semua dia buat. Maka syaitan akan membisik di telinga dia, dosa macam ni kau dah buat, orang pun tak nak buat, tak ada mana kau dapat ampun ni. Terus sajalah. Itu yang bahaya sangat. Ya, itu yang bahaya sangat. Dia akan bisik kat telinga kita, yang kau punya dosa ni dengan bunuh orang misalnya ni lah, dengan berzina, dengan kau menipu, korupsi. Oh, syurga mana nak terima kau gitu. Syaitan bisik. Itu penting ilmu kan. Sedangkan dalam hadis, dalam Quran, Allah Ta'ala innallaha yaghfiru dzunubah jami'an. Allah Ta'ala boleh ampun dosa tu betapa banyak sekali pun.
Dan Rasulullah letakkan setawaran at-taib minaz-zam kama la zambalah. Orang yang benar-benar bertaubat dari dosa dia seolah dia tak ada dosa, kayauma waladhu ummu, macam dilahirkan dari perut ibu, dengan syarat dia betul-betul bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi syaitan duk bisikkan, macam muka kau ni tak ada mana syurga nak terima. Jadi dia kata dah, dia terus kerja lah, dia kata. Dia pun ambil dia terus, habis dia rosak. Itu jangan mana. Di sini kalau kita teraku dosa, kita rasa ini mungkin dosa akhir bagiku, bila aku bertaubat mungkin lepas ni ajalku sampai, maka balik dalam keridaan Tuhan. Itu maksudnya. Ya, sebab itu kita sentiasa ingat zikrul maut. Depan kita sentiasa kita ingat, ya, antara maut yaji'u bainan nafasain. Mati ni datang antara dua nafas. Ada kala orang tarik nafas dia tak boleh hembus, ada kala orang hembus nafas dia tak boleh tarik. Tarik. Mana di antara celah nafas dia datang. Jadi kita harapkan biar nafas akhir kita tadi kita sudah melakukan pembersihan. Itu maksudnya. Selepas kita lakukan pembersihan, adalah ambil. Sebab itu setengah daripada orang-orang saleh dahulu, kebanyakan mereka ni sebelum meninggal atau nak uji dia dalam sebulan dua dia kena sakit, kena setahun dia kena sakit. Ya, sebab apa? Tuan basuh tu. Tidak ada satu musibah walaupun tersepak batu dan melainkan dosa dia akan diampun oleh Allah dengan syarat dia adalah orang beriman. Orang beriman itu satu kemuliaan. Sebab itu kita jaga iman dan akidah. Dia banyak kelebihan itu. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala dah sebut, ya, innahu may ya'ti rabba mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang balik menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan berkubang dengan dosa dan mungkar maksiat yang tak sempat dia leka, tak sempat tak nak basuh dengan istighfar, dengan taubat, maka disediakan neraka jahanam untuk dia. Itu Allah beri, Allah Ta'ala dah papar dalam Quran. Jadi hamba ni minta kepada Tuhan hari-hari, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, hamba mohon kepada engkau ridha engkau dan syurga. Okey, Tuhan terima mohonan dia. Tiba-tiba sebulan lagi dia nak meninggal, dosa dia banyak ni, tak sesuai dia nak masuk syurga, maka Tuhan uruskan dia dengan apa? Pembersihan secara langsung daripada Allah Ta'ala. Tuhan bagi dia sakit, ya, maka dia reda. Dengan kesakitan itu Allah ampun habis dosa dia. Elok aja dia pun bersih, Tuhan pun ambil nyawa dia, maka kembali dia dalam keadaan bersih. Itu cara, berbagai-bagai cara Allah Ta'ala hantar hamba, diuruskan hamba berbagai-bagai cara. Jadi maknanya bila dia balik dalam keadaan itu, Masya Allah, selamatlah ia, melaunglah dan meratap sungguhlah syaitan dan iblis apabila seorang itu balik dalam keadaan mendapat reda Allah Ta'ala. Ya, melaung dia tuan-tuan. Iblis kalau orang itu balik dan reda Tuhan, melaung dia. Ya, dia rasa rugi sebab tidak dapat menyesatkan hamba tadi. Ya, jadi sini Tuan Pengarang buka sesuatu daripada kaedah besar. Ya, oleh kerana kita mengaku kita sentiasa dan kadang-kadang tak tertinggal daripada tersilap dan tersalah, maka di sini kita letak keadaan. Bila kita tersalah, cepat kita taubat dan kita rasa mungkin, ya, kita semakin dan mati, mungkin kita balik dalam keadaan bersih. Itu paling dekat lah, ya, nafas. Bahawa ulama letak ada 3 peringkat dah. Satu nafas, yang kedua sa'ah, jam. Dia kata umurka salah satu sa'ah, sa'atun qad madat wa sa'atun atadriku amlah. Umur engkau ini 3 jam, dia kata. Tadi 3 nafas, tarik turun. Satu ulama dia kata umur kau 3 jam. 1 jam qad madat, dah habislah. Sekarang pukul apa? Kurang suku, kan? Dan pukul 7, pukul 6 lebih. Ya, pukul 5 lebih tadi kita dah habis, tak ada dah. Tu dah lepas lah. Tak apa, rupa kita tinggal bangun tahajud ke apa semua dah siap, semua dah kira, ya. Itu maknanya. Dan akan datang di pukul 8, belum tahu ni yang ada ke tidak. Mungkin malakul maut ziarah kita kan, ya. Jadi mana yang ada sekarang ni Pagatanim tawan olehmu. Dia letak 3 jam. 1 jam dah lepas, 1 jam, ya, belum tahu kita dapat atau tidak. Jam yang ada sekarang ini sila tawan. Satu ulama dibuka luas sikit. Umruka salah satu ayam, umur kau 3 hari je gitu. Yaumun qad madat wa yaumun atadiku amlah. 1 hari dah lepas malam, ya, besok belum tahu kita hidup. Sekarang yang ada ni Pagatanim tawan oleh kamu dengan amal yang saleh. Mudah-mudahan kalau malaikat maut datang hari ini, mana kita dalam keadaan mendapat redha dari Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud oleh pengarang ini.
Ya, kalau kita berlaku tersilap, kita cepat kembali. Mudah-mudahan lepas kita kembali ini pada hari ini, mungkin malakul maut sampai, kita dah bersiap dengan pembersihan. Itu maksudnya. Ini satu tamparan yang hebat kepada apa? Iblis dan syaitan yang nak merosakkan insan, melalaikan daripada taubat maknanya. Dan kata Syekh Ibnu Arabi rahimallahu taala radhiyallahu anhu, apabila banyak atasmu lupa, ya, lupa, lalai dan banyak tidur, maka jangan engkau murka dan jangan engkau berpaling. Bagi demikian itu, maka bahawasanya orang yang menilik ia kepada segala asbab serta hak Ta'ala itu, ya, dia panggil apa? Syirik ia, maka jadikan olehmu serta Allah Ta'ala pada barang yang dikendakinya. Tiada serta dirimu daripada barang yang engkau kendak, tetapi tak dapat tiada daripada istighfar. Faham tak? Maknanya apa kata Syekh Ibnu Arabi, apabila engkau lupa, ya, dan banyak tidur, sama ada tidur zahir atau tidur batin, kita kelalaian tu dia panggil tidur, maka jangan engkau mana murka dan jangan engkau berpaling. Demikian itu, mana jangan kita apa sibuk dengan benda yang telah berlalu. Kita dah terlupa dah, memang benda terlalu, kerja dia apa? Cepat apa? Istighfar. Itu maksudnya. Dan pandang bahawa itu adalah sebenarnya urusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Dan kita prepare cepat. Itu maksud dia. Sebab kata istighfar dengan kesilapan dan kelalaian tadi. Kalau tuan guru Muallim Haji Abdul Wahid kata apa? Ma fat wa ma fata wa ma mata. Ya, ma fat barang yang dah luput dah. Ya, barang yang dah pergi dah habis dah. Ya, yang depan ni kita jaga. Itu maksudnya. Yang dah sudah tu sudah. Mana kalau sudah tu silap sudah. Ya, cepat prepare. Jangan kita berpusing, ya. Maknanya itu bingung dalam keadaan itu. Sebab benda itu sebenarnya adalah pentaksisan iradat Allah Ta'ala. Dia dah taksis siap lah benda itu. Jadi oleh kerana itu kita sentiasa mengambil tindakan pantas. Ya, itulah kembali kepada dia kalau tersilap, syukur kepada dia kalau berlaku taat. Itu saja. Dan redha dengan qada dia. Dan kata setengah mereka itu, tiada daripada orang yang mulia dan tiada daripada orang yang rendah dan tiada daripada orang yang alim dan tiada daripada orang yang jahil melainkan padanya aibun. Aduh, mulia setara mana orang ni, ya, rendah ke, tinggi ke, alim ke, atau sebaliknya, ya, mereka ini tak lepas daripada aibun. Dan tiada daripada orang yang jahil melainkan padanya aib. Kita nak cari orang tak ada aib, itu satu kerja yang pelik. Mana orang tak ada aib kan? Semua orang ada keaiban. Dan tak ada aib tu ialah Nabi dan Rasul saja. Sebab dia orang pilihan khas Allah Ta'ala. Sebab tu kalau ada keaiban, itu maknanya memang sifat insan. Bukan suruh kita buat aib, tetapi keaiban atas keaiban itu ada satu tanggungjawab. Ada tugas yang besar datang letakkan pada orang yang dalam keaiban. Apa dia? Cepat membersihkan diri. Tetapi barang siapa ada kebajikan terlebih banyak daripada kejahatan, nasai hilang kejahatan kerana kebajikan. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya hasanat, kebajikan tu, ya, dia menghapuskan kesilapan. Ya, banyakkan dalam hadis-hadis. Orang sembahyang begini ni kifaratkan dosa dia, orang buat ibadat yang ni dia dapat pahala begini-begini, dosa dia ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ya perkhabaran daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna amalan dalam bentuk kafaratuz zunub, penebusan dosa tu. Itu maksudnya. Jadi maksud dia apa? Kejahatan tadi Allah Ta'ala akan hapus. Dan yang paling besar kali maksud hasanat yuzhibnas sayiat ialah al-istighfar wa taubah. Istighfar dan taubat itu setengah daripada hasanat, yang mana dia yuzhibnas sayiat, menghapuskan akan dosa. At-taib minazam kamalah zambalah, orang yang bertaubat sungguh daripada dosa seolah dia tak ada dosa. Itu dia antara jelas bahawasanya hasanat menghapuskan akan sayiat. Kata sabda Rasulullah, inna Allah yuhibbul kullu mufattanin tawwab. Sungguhnya Allah Ta'ala gemar, yuhib, Allah Ta'ala kasih itu akan tiap-tiap orang yang banyak dosa tapi banyak taubat.
dia ada kesilapan dan dia gemar bertaubat. Sebab tu Allah letakkan innallaha yuhibbu tawwabin, Allah amat kasih kepada orang yang banyak melakukan taubat. Sehingga dalam riwayat mengatakan kalau dosa yang sama tu sampai 70 kali diulang dalam sehari tu diampun. Contoh dia mengumpat, lepas dia mengumpat dia sesal betul, dia bertobat betul-betul, kejap lagi mengumpat balik, lepas tu dia sedar, dia bertobat sungguh-sungguh, kemudian dia bertobat balik, dia buat balik, kemudian dia bertobat balik sampai berulang 70 kali. Ya, sah tak taubat dia? Sah, dengan syarat masa dia bertobat tu ada syarat-syarat taubat. Ya, masa dia bertobat tu ada syarat dia. Pertama apa syarat dia? An-nadam, mana penyesalan, yang mana dia sesal betul. Maka menghurai masalah nadam, penyesalan ni Imam Ghazali bahas macam mana nak datangkan penyesalan. Dia ada muqaddimatun nadam, dia panggil muqaddimah, supaya ketuk kalbi kita rasa sesal. Jadi kalbi bukan senang dan sesal datang payah. Ya, kadang-kadang mulut kita dah astagfirullah astagfirullah 100 kali, dalam tak bergerak lagi kan. Dalam kematu dia diam, tak ada rasa apa pun. Ya, kadang kita putar tasbih itu kan laju ke dalam tak rasa apa pun. Bukan satu benda yang terlalu mudah, dan benda itu bukan satu benda mustahil, maknanya boleh hasil, tapi kena pantau betul. Ya, maka Imam Ghazali sebut di antara muqaddimah nadam, penyesalan tu apa? Kita kena perhati dan amati akan resiko dosa yang kita buat tu. Pertama apa? Mendapat murka Allah, biar dia rasa gerun. Ya. Yang kedua, mimma yusawwidul qalb, dosa itu sengaja pada benda yang menghitamkan akan hati kita. Pada dalam hadis Nabi kata kita buat dosa je nuktatun sauda, satu bintik hitam pun dah lekat. Kalau dua lagi lekat, lama-lama jadi ran, apa ran? Karat. Karat takut habis dan atau na'udzubillah, macam piuk lah ya. Piuk ni baru kita menanak dulu kan, dapur arang, dapur apa kayu. Bila dia hitam kita biarkan lah, piuk ni baru, lama-lama karat-karat pun balik bocor, wala ayazubillah. Itu maksud dia ni, bila kena tu kita tengok resiko, dan menyebabkan hati boleh jadi hitam, dapat murka Allah Ta'ala. Ya, ibadat kita rasa tawar, banyak resiko. Dengan mengingatkan resiko, last sekali-kali dia akan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Oleh kerana kita ingat benda ni, dia akan ada ketukan qalbi, rasa sesal. Baru dapat satu rukun. Maknanya boleh tahan jugalah tuan-tuan, nak betul-betul taubat tu. Ya, kalau tidak, masakan Nabi kata at-taib minaz-zam kama la zambalah, orang yang bertobat dosa seolah tak ada dosa, bersih, mana besar tu. Maka mandang pada adab dia tadi tu, jaga tu nadam. Kemudian al-iqla', tinggal betul benda tu. Ya. Kemudian al-azam, dia azam lagi, memang tak nak buat, dia menangis tu tak nak buat. Cukup syarat ni tuan timur, takdir ni tak lama pup jatuh balik dosa tu. Adakah batal taubat yang dulu? Taubat dulu tak batal, buat syarat cukup. Dia yang tak jadi taubat ni ketika mulut istighfar, hati dia rasa rasa nak buat lagi, rasa tak, tu tak putus, tu taubat tu tak sah. Ya, sebab taubat ni bukan urusan lisan, taubat ialah urusan qalbi. Penyesalan duduk mana? Qalbi. Azam tadi duduk mana? Qalbi. Sebab tu kalau taubat mulut dia tak buka pun tak apa kan, dia semua main dalam. Ya, sesal, azam, kemudian tinggal benda tu. Kalau berkait dengan orang pula, minta maaf dan selesailah. Kata ambil barang, pulang balik, patut ganti dan sebagainya. Itu makna sebab tu bila dia bersih, sesuai dengan syurga tu, bersih, tempat bersih. Innahum la ya'ti, tidak akan masuk. La yadkhulul jannah illa nazif. Al-Islamu nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam adalah agama yang bersih, maka hendaklah kita melakukan pembersihan. Di seluruh akidah, ilmu dah ada, tauhid bahas. Ya, dari segi amalan zahir dah cukup, ilmu fiqh dah bahas dengan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Dan yang besar kali urusan tempat tilik Allah Ta'ala ialah al-qalbi. Maka ilmu tasawuf dibahas semua berdasarkan nas daripada Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kaedah besar bagi kita untuk mematahkan serangan musuh nafsu dan syaitan, untuk melemahkan seorang daripada terus istiqamah, ialah bila kena dosa kita kena rasa begitu. Ya, mudah-mudahan ini dosa akhir bagiku. Kita cepat pantas bertaubat, dan sekaligus kita mengingati akan tempat akhir umur kita akan balik
Sebab kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang datang makin akan datang dia makin dekat. Maka ajal ialah perkara yang mendatang, semakin hari semakin dekat. Mudah-mudahan kita balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan satu lagi kata Tuan Pengarang, kata orang yang bagi Hasan, Sayyidina Hasan Al-Basri, ulama besar wali besar, ada seorang laki-laki berdosa ia maka taubat ia, berdosa ia maka taubat dia hingga mati. Macam itu tuan, dia tanya si Hasan Basri. Maka katanya, tiada kulihat ini melainkan daripada perangai segala orang mukmin. Ya. Satu orang tanya si Hasan Basri, ada satu orang tuan, dia buat dosa, kemudian dia taubat, betul dia buat balik, betul dia taubat balik, dia buat balik, dia taubat balik, ya. Apa kata si Hasan? Aku tak lihat tu melainkan itulah perangai orang mukmin. Mana orang mukmin sentiasa bertaubat. Ya, bukan makna ketika dia bertobat tu dia katakan buat balik kita tobat, bukan macam tu maksud dia. Mana dia bertobat dengan sungguh, tak kena dia jatuh balik, dia tobat lagi dengan sungguh, itu maksud dia. Dan hanya saja tanggungan harap atau takut akan dikau atas istiqamah dalam permulaan. Cuma kita minta supaya apa? Kita minta supaya kita sentiasa dalam istiqamah pada permulaan. Bila cantik dia mula, dia ujung akan cantik. Sebab dia boleh kata man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Barang siapa yang cantik di awal dia, maka di ujung pun cantik. Kalau benih yang tertanam, benih yang terpilih cantik, insya-Allah buah yang keluar pun buah yang baik. Dan di antara penyucian pembersihan sini kata Tuan Pengarang, fa in aratta an yuftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik, wa in aratta an yuftaha laka babar hazan fashhad ma minka ilaik. Ini satu kaedah yang besar juga akan datang insya-Allah. Cara nak dapat raja, cara nak dapat auh macam mana? Kalau kita nak rasakan harap, kita kena pandang ma minhu ilaik. Kalau kita nak rasa takut gerun dengan Tuhan, kena pandang ma minka ilaik. Ya, kita nak datang sifat harap, kena pandang apa yang dari Allah pada kita. Dalam keadaan kita leka, kita tidak berapa berhadap, kadang-kadang buat maksiat, Allah Ta'ala sentiasa hantar dia punya nikmat. Ya, kalau Tuhan kata kau buat derhaka, aku potong kau punya apa? Napas kau. Mengerupa kita. Dalam keadaan kita leka, dihantar lagi. Hanya menambahkan kita harap. Ya, macam budak-budak lah kan, bila dia nakal-nakal, bapak marah dia kan, dia menyuruk je lah ukut pisang kan, bapak pun bunyi mana anak aku tadi, dia rasa lagi sikit. Kalau bapak kata mana setan ni, dia tak keluar, dia duduk ukut pisang tu. Tapi bila kata Tuhan punya apa, ada sifat tu dia akan rasa. Dan begitu juga kena datangkan sifat gerun dengan Tuhan, kita kena perhati ma minka ilaik, apa yang kamu hantar hari-hari pada Tuhan. Kita semak-semak balik, banyak maksiat dari taat. Jadi akan rasa gerun. Dua tu. Jadi sentiasa kita perhati barang dari Allah kepada kita, apa yang dihantar, dan barang daripada kita yang kita hantar ke Tuhan, apa yang kita hantar. Ini dua benda akan dibina, ya, akan datang, akan huraikan. In aratta an yuftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik, ila akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ghfir lana ya Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairan. Alhamdulillah.